Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis awani. Kita akan membincangkan mencari MH370 memasuki hari ke-31 dan hari ini juga kita mendapat maklum dua isyarat ping yang dikesan oleh kapal Tentera Laut Diraja Australia Ocean Shield di kawasan mencari di utara Perth 1500 di utara Perth mengesan dua isyarat ping yang agak konsisten. Satunya dengan durasi 2 jam 20 minit dan satu lagi dengan durasi 30 minit. Dan ini setiap transmisi yang dikeluarkan itu dalam 1 saat. Jadi ini satu petunjuk yang paling besar setakat ini. Dan sebelum ini juga pada hari Jumaat kapal mencari milik China mengesan transmisi ping sekitar di kawasan yang agak lebih kurang sama 600 km di bawah tersebut pada hari Jumaat dengan kesan getaran 37.0 kHz dan ini juga dikatakan boleh dikaitkan dua perakam data dan juga perakam suara kotak hitam milik MH370. Walau apapun ini perlu disahkan dan perlu kataupun dicari di manakah bangkai MH370 baru dan dijumpakan dengan kotak hitam tersebut barulah dikatakan dikaitkan dengan sah milik MH370. Untuk membincangkan perkara ini bersama saya pada malam ini Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar tak asing lagi bersama kami sepanjang kita mencari MH370. Dr. Ahmad Samsuri, dengan petunjuk terbaru pada hari ini dengan kataupun pihak penjelasan agensi bersama JICC di Australia dengan yakinnya ini antara petunjuk yang terbesar dan agak kredibel, agak signifikan dalam kataupun kita tiada sebarang petunjuk selama 30 hari yang lepas. Ya, terima kasih saudara Nazri. Memanglah dengan maklumat yang terkini ini memberi suatu petanda yang sangat penting dalam pencarian kotak hitam walaupun di saat-saat terakhir hayat bateri yang kita jangkakan akan berakhir dalam masa 1 hari 2 hari ini. Walaupun pada asasnya memang bateri kotak hitam ini bertahan selama 30 hari tetapi di sana ada faktor plus minus ya. Berdasarkan kepada suasana operasi bateri itu, kedudukan kotak hitam itu dan sebagainya, dia akan memberi sedikit sebanyak plus minus. Dan saya menjangkakan bahawa penemuan kotak hitam itu adalah sangat penting dan yang paling penting juga ialah untuk kita corroboratekan dengan maklumat-maklumat lain yang ada di kawasan yang sekitar itu, tanpa kita menolak bahawa suasana di lautan Hindi ini dengan keadaan arusnya, ombak yang kuat dan sebagainya ini memberi suatu masalah yang besar sebenarnya untuk kita corroboratekan di antara kotak hitam dengan debris daripada pesawat itu sekiranya ada. Ini yang menjadi pada pandangan Dr. Ahmad Samsuri, adakah kedua-dua penemuan ini dengan penemuan Ocean Shield menerima isyarat ping itu dengan ROV Bluefin itu ataupun dengan penemuan Haisun 1 pada hari Jumaat, adakah satu isyarat transmisi yang ping yang sama ataupun dari ping yang berbeza? Ya, memang kalau kita lihat kepada kedudukan di mana isyarat ini diperolehi, jaraknya agak jauh, sekitar ke 600 km di antara satu hari dengan satu hari yang lain. Tetapi isyarat 37.5 ini adalah satu isyarat yang unik yang dihantar oleh transmitter kotak hitam. Dan saya difahamkan juga bahawa peralatan-peralatan lain yang digunakan oleh Navy dan kapal selam umpamanya mempunyai isyarat yang berbeza, frekuensi yang berbeza. Jadi maksudnya Dr. Ahmad Samsuri yakin itu datang dari kotak hitam, transmisi dari kotak, bukan daripada isyarat lain? Sepatutnya ping lain? Ping pada saya sekiranya betul dengan 37.5 itu ya. Dengan mengambil kira bahawa peralatan yang digunakan untuk mengesan itu accurate dan tidak punya error-error yang lain ataupun sebarang kesalahan yang lain pada alat pengesan, sepatutnya tidak ada perkara lain yang dikesan dengan 37.5 ini. Dengan itu pada tahap ini saya rasa itulah yang paling kredibel.
dari segi pengesanan 37.5 kHz ini. Cuba kita memahami sedikit kalau Zul boleh naikkan peta kawasan penemuan itu. Kawasan tersebut yang dikatakan oleh pihak JSCC mempunyai kedalaman 4.5 km kedalaman. Dan antara kawasan yang paling dalam di Lautan Hindi. Dan juga kita tahu juga kawasan Lautan Hindi ini kawasan yang mempunyai arus yang paling kuat di dalam itu, dan faktor-faktor cuaca, orang kata pun arus dan juga kata pun kejernihan air di kawasan laut tersebut, mungkin ini juga mempengaruhi transmisi ping dari sesuatu kotak hitam dan daripada alat-alat lain. Memang ianya akan mempengaruhi dari segi ketepatan kedudukan di manakah ping itu dihasilkan, ditambah pula dengan keadaan rupa bentuk di dasar laut itu yang mountainous, macam bergunung ganang. Ianya menyebabkan berlaku pantulan-pantulan gelombang yang menyebabkan kedudukan tempat itu akan sukar untuk ditentukan dengan secara pasti. Sebab itulah dalam kes ini peralatan unmanned terpaksa diturunkan untuk mengesan dengan secara lebih tepat lagi. Umpamanya kalau kita berada dalam sebuah gua ataupun satu bilik yang besar, kita bercakap dalam sebuah bilik yang besar dan kita cuba mengesan dengan kita pejam mata, agak sukar juga untuk kita menentukan dari arah mana sebab berlaku pantulan dinding dan sebagainya. Apatah lagi dalam suasana di dasar laut dengan suhunya yang sedemikian, dengan berlaku perubahan dari segi tekanan air yang sangat tinggi di bawah dan di atas yang berbeza, dengan perbezaan arus dan sebagainya. Ini segi sebanyak mempunyai error dalam penentuan kedudukan yang lebih tepat. Sebab itu elemen-elemen pantulan ini dan perlu di-offsetkan untuk ditentukan kedudukan itu dengan lebih pasti. Sebab itu saya percaya langkah seterusnya ialah dengan menurunkan unmanned submersible ini untuk menilai dan melihat secara lebih dekat di bawah. Okey, Dr. Amson Suri, kita lihat yang pertama. Selepas ini kita cuba memahami jika isyarat ping ini sudah luput tarikhnya dan baterinya semakin ataupun sampai waktu jangka hayatnya, adakah kita mampu menjejaki kotak hitam, dan juga apatah lagi yang lebih penting adalah bangkai pesawat, kalau itu lokasi terakhir di mana kita mencari MH370, walaupun kawasannya sudah beranjak di utara sebenarnya berbanding daripada kawasan asal yang dicari mengikut bacaan satelit Inmarsat, tetapi ini semua data-data ini sudah dikoroborasi oleh pakar penyiasatan di manakah ataupun tarikh ataupun saat akhirnya pesawat tersebut dari kelajuan, daripada bekalan minyak dan sebagainya. Kita rehat dahulu. Kalau kita jejaki isyarat ping ni, Dr. Ahmad Samsuri, adakah kita akan sampai waktunya pihak mencari dan menyelamat yang berada di lokasi sekarang, orang kata pun beradu dalam mengejar masa, kalau kotak hitam boleh kata pun jangka hayatnya sehingga 30 hari, kalau seperti mana Dr. Ahmad Samsuri boleh mungkin lebih kurang ke 40 hari, apakah ataupun elemen lain yang perlu diberi perhatian selepas itu jika isyarat itu semakin lemah dan kita tidak mampu mengesan di manakah terletaknya asal kotak hitam di bawah sana? Apa ruang lain yang boleh digunakan oleh pihak pencarian untuk memastikan mereka berjumpa dengan kotak hitam, berjumpa dengan bangkai pesawat? Antara clue yang besar yang perlu dicari dan dipertimbangkan ialah sebarang debris yang menunjuk yang ada kaitan dengan pesawat ini. Sebarang serpihan, sebarang apa sahaja yang berkaitan dengan pesawat ini merupakan suatu clue, selain daripada kotak hitam yang jangka hayatnya hanya 30 hari plus minus beberapa hari. Itulah mungkin salah satu sebab kenapa di peringkat antarabangsa ICAO sekarang ini sedang mempertimbangkan beberapa cadangan supaya kotak hitam ini daripada 30 hari boleh sampai ke 90 hari dengan mengambil kira beberapa perkara yang berlaku ini. Tapi dalam masa yang sama
yang menjadi tanda tanya terbesar kita ialah clue bangkai pesawat. Bangkai pesawat dan juga serpihan. Dan serpihan yang daripada cerapan-cerapan satelit China, Australia, Jepun dan juga Perancis pada minggu lalu, satu pun tidak dapat dikaitkan lagi, masih tidak dapat dikaitkan lagi ataupun tidak dijumpa sebarang serpihan yang boleh dikaitkan dengan serpihan MH370. Ya, sebab itulah kita lihat berbagai pandangan yang diberi sama ada dalam atau luar negara oleh mereka yang sudah biasa dengan keadaan seperti ini. Ketiadaan serpihan atau debris daripada pesawat ini adalah satu kesukaran yang terbesar. Tidak ada lagi dalam sejarah yang sebelum ini yang kita bertemu keadaan di mana debris ini tidak ada. Bukan saja kotak hitam itu tidak dapat jumpa, tetapi debris itu tidak ada. Dalam kes yang selalu kita bincangkan sebelum ini mengenai Air France umpamanya, dalam masa seminggu kita memperolehi maklumat mengenai sebahagian daripada komponen pesawat. Selepas daripada itu baru 2 tahun kemudian, itu pun dalam kedalaman yang kita tahu lebih kurang 2,000 meter, jauh lebih cetek berbanding dengan kedalaman di Lautan Hindi. Itu pun dengan maklumat debris yang kita ada dan maklumat-maklumat lain yang dinilai tambahkan, seperti menjalankan kajian kemungkinan lokasi itu di mana menggunakan persamaan matematik dan sebagainya. Dan saya percaya keadaan di Lautan Hindi ini memang suasananya sangat berbeza. Tidak dapat tidak, sekiranya kita sudah kehabisan waktu untuk menjumpai kotak hitam ini, pencarian yang seterusnya ialah untuk teruskan dengan mencari sebarang debris. Sekiranya sama ada berada di atas ataupun di bawah. Sama ada di atas atau di bawah. Dan tentulah kalau berada di atas, dan mungkin pada pastinya ini sudah perlu ataupun digerakkan segala aset termoden. Segala aset yang dari segi satelitnya, dari segi segala aset yang ada harus digerakkan, dialertkan supaya mengambil kira sekiranya berjumpa dengan sebarang sahaja petunjuk-petunjuk baru. Dan kita bayangkan selagi masa itu bergerak dan suasana arus itu bergerak, sehari saja akan memakan berkilometer. Jadi sekiranya dalam masa yang lambat, yang sampai ke 6 bulan baru kita jumpa dengan sebarang debris, maka saat itu juga sebenarnya tidak mudah untuk kita mengenal pasti di manakah tempat maksudnya terakhir. Pihak pasukan penyiasat juga perlu mengkorporasi segala data penerbangan, di manakah mereka bermula dengan kataupun jumlah minyak yang dibawa oleh pesawat, dan juga dari mana ia mula kataupun melakukan turn back dan terusnya menuju ke kataupun Lautan Hindi. Itu perlu dikorporasi berkali-kali untuk memastikan di manakah saat akhirnya pesawat itu berakhir. Dan bukan sekadar itu, dalam istilahnya kita kata apabila berakhirnya bateri itu, maka semua pihak perlu kembali ke drawing board, kembali ke menilai semua sekali data-data yang ada, dan melihat dengan pelbagai sudut, pertimbangkan kajian yang dilakukan sebelum ini untuk dilihat di manakah mungkin ada sebarang loophole dalam terlepas pandang dan sebagainya. Terlepas pandang dan sebagainya, barulah kita boleh buat satu pertimbangan baru. Tentang petunjuk ini, Zul, di laman sosial media mungkin ada perbincangan tentang petunjuk baru yang dikeluarkan oleh GICC di Perth, Australia. Kerana petunjuk baru ini juga menjadikan MH370 itu kembali trending dan menjadi tumpuan hari ini. #MH370 selepas tumpuan terhadapnya di media sosial kita tahu seminggu dua ini agak kurang. Jadi hashtag itu menjadi sesuatu yang utama hari ini selepas isyarat kemungkinan dari kotak hitam pesawat itu dikesan di kawasan pencarian. Dan selain itu, yang turut menarik di media sosial ialah Myra Elizabeth Nari di Twitter menggambarkan dia sudah sedia untuk meneruskan kehidupan. Tweet paling trending hari ini daripada CNN Breaking News yang di-retweet hostnya Anderson Cooper. Perkembangan terbaru mengenai isyarat yang ditemui konsisten dengan frekuensi kotak hitam pesawat mencuri tumpuan ramai. Lebih 43,000 orang menggunakan hashtag MH370 hari ini menunjukkan peningkatan berbanding hari yang lain selepas topik ini mula hilang tumpuan pada 28 Mac. Mengikut hashtracking.com, MH370 ini mencapai lebih 7.7 juta orang di Twitter. Di sebalik perasaan sedih, anak kepada ketua pramugari MH370, Myra Elizabeth Nari, sudah mampu tersenyum. Anak kepada Andrew Nari itu berkongsi gambar ini di Twitter dan mendapat respon positif daripada orang ramai, menggambarkan Myra sudah sedia untuk meneruskan kehidupan. Myra turut berkongsi kegembiraan kemenangan Liverpool 2-1 ke atas West Ham semalam, mengingatkan bapanya yang merupakan penyokong setia Liverpool.
Iaitu Haji antara perkongsian ataupun perkara yang dibualkan di media sosial mengenai MH370 dan saya pasti esok banyak lagi topik dan perkara yang akan dikongsikan menjelang 8 April genap sebulan kehilangan MH370 Haji. Ya Zul, Dr. Ahmad Zamsuri, untuk memastikan kataupun pihak pasukan penyiasat dapat kataupun mengecilkan kawasan kataupun pencarian. Kerana sekarang sudah beralih daripada kawasan asal di selatan sedikit di Perth, Australia 2,500 atau kemudiannya 1,500. Sekarang ini sudah 1,500 ke utara Perth dan di situ kawasan baru yang dapat kataupun detect transmisi pink itu. Jadi pasukan penyiasat pastinya sekarang sedang bertukar lumus untuk memastikan membuat kataupun kajian analisis tentang isyarat pink itu untuk memastikan mereka berada di kawasan yang betul. Dan dapat locate kotak hitam ni. Okey, saya meneliti kegiatan media yang dikeluarkan oleh GACC petang-petang ini dan pada saya tempoh waktu yang sangat kritikal ialah daripada sekarang sehingga 1 hari lagi. Kerana masih ada lagi hayat pada bateri itu dan apabila sudah dikesan pada peringkat awal, perkara-perkara lain mungkin boleh diketepikan dahulu tetapi difokuskan kepada tempoh yang sangat kritikal ini untuk zoom in, untuk terus fokus di manakah kedudukan yang terakhir itu dari segi isyarat yang diterima itu. Sebab itu saya difahamkan dalam waktu yang terdekat ini unmanned vehicle akan diturunkan untuk melihat. Tapi masih lagi ianya bukan suatu tugas yang mudah dan sangat sukar pada saya. Bayangkan dalam keadaan yang EFRAS itu 2 tahun diperolehi. Tetapi pada saya 2 tahun itu adalah kerana itu satu proses baru yang dialami pada ketika itu, pada 2009. Pada 2009. Jumpa pada 2011. 11 jumpa. Pada hari ini kita tidak perlu mengulangi reinvent the wheel. Betul. Tidak perlu lagi kita membuat suatu cara-cara baru. Kita melihat apa yang telah dilaksanakan. Kita belajar daripada yang lepas dan mendapat maklumat shortcut daripada yang lepas dan itu boleh kita laksanakan dalam kes pencarian yang ini dan mungkin kita boleh singkatkan. Saya sangat optimis sebenarnya dengan penemuan isyarat pada hari ini itu ianya membuka ruang yang sangat besar untuk bertemu dengan kotak hitam. Okey, Doktor, kita rehat. Yang kedua, selepas ini kita akan melihat kataupun petunjuk-petunjuk lain juga perlu diberi perhatian dalam keadaan kita mengejar masa, pasukan mencari menggunakan segala aset termoden dan segala kataupun kepakaran yang tertinggi pada ketika ini, ahli-ahli mereka dan sedang meneliti sedang menganalisa, sedang membuat forensik dengan data transmisi ping yang agak konsisten dipancarkan pada hari semalam yang dikesan oleh kapal Ocean Shield di Australia. Kita rehat dahulu. Hari ini pihak GICC di Perth, Australia sudah memberi pemberitahuan makluman tentang penemuan isyarat ping yang agak konsisten dari kotak hitam. Satunya ping 1 berdurasi 2 jam 20 minit dan ping kedua sekitar durasi 30 minit. Itu yang agak konsisten dengan transmisi dari kedua-dua data perakam yang belum boleh dikaitkan dengan MH370 bagi anda yang baru bersama kami. Dr. Ahmad Zamsuri, kalau apa pun yang kita akan hadapi dalam masa kataupun 24 jam, 48 jam dan minggu ini misalnya tidak berjumpa dengan sebarang kotak hitam dan pastinya misteri masih menjadi misteri dan kotak hitam pun kita tidak boleh menganggap dia boleh menyelesaikan segala isu, segala kataupun misteri yang kita ingin rungkaikan selama ini. Ya, memang itu antara perkara yang diperbahaskan dengan hangat di peringkat antarabangsa sekalipun. Bahawa tujuan asal kotak hitam itu adalah untuk melihat beberapa perkara dari segi pesawat, flight data dan juga dari segi perakam di kokpit. Perakam ini bukan sahaja untuk mendengar rakaman pembicaraan dalam kokpit itu,
tetapi juga kemahiran yang diperoleh oleh para penyiasat. Dengan rakaman ini dia akan cuba mendengar perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak sebagaimana kebiasaan, sehingga sampai ke peringkat boleh mendengar berlaku perubahan struktur pada pesawat, keadaan suara bunyi enjin yang tertentu yang menggambarkan bahawa pesawat berada dalam keadaan yang tidak baik. Dan saya percaya apa yang berlaku ini akan merubah sebenarnya arah hala tuju industri penerbangan, dan memanglah untuk melakukan perubahan kepada industri penerbangan ini 3 elemen penting yang perlu mengambil kira, iaitu yang pertama ialah pihak regulator atau pihak kawaselia, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun di dalam negara kita. Di peringkat antarabangsa kita ada ICAO, kita ada FAA, kita ada recommendation oleh NTSB, kita ada EASA di Eropah, dan juga yang kedua ialah elemen daripada syarikat penerbangan itu sendiri, airliner. Airliner ini boleh memberikan tekanan-tekanan tertentu bahawa mereka mahu keperluan ini dapat difulfillkan, dapat diambil kira. Dan yang ketiga yang paling penting untuk melakukan perubahan, terutama dalam konteks yang kita bercakap kotak hitam pada malam ini, ialah pengeluar pesawat itu sendiri, manufacturer. Kerana sebarang perubahan yang besar kepada kotak hitam atau apa-apa saja komponen, ianya melibatkan kos, dan kos ini akan siapakah yang akan tanggung kos ini, sama ada syarikat penerbangan, sama ada kerajaan dan sebagainya. Dan inilah antara perkara-perkara yang saya percaya mungkin sebelum ini kita tidak, atau pihak antarabangsa tidak menjangkakan suasana yang menimpa kotak hitam pada pertibaan hari ini. Itu adalah satu perkara yang sangat besar sebelum ini, tetapi sebenarnya kerana kita melihat satu perbezaan yang sangat ketara dalam teknologi kotak hitam dengan komponen yang ada dalam kotak hitam ini, terutama juga dengan pinga itu sendiri 37.5 kHz itu, yang mempunyai limitasi dari segi bagaimana untuk mendengar itu. Teknologi lain yang ada pada hari ini, teknologi komunikasi, berjalan dengan sangat pantas. Betul. Tetapi apa yang berlaku pada kotak hitam itu, perjalanan teknologi kotak hitam itu berjalan dengan sangat perlahan. Ya, teknologi dahulu. Kerana tidak ada tekanan-tekanan dan tidak ada keperluan-keperluan. Bagi pengeluar pesawat, mereka hanya melihat kepada apa yang mendatangkan keuntungan kepada mereka. Okey. Dr. Samsuri perlu datang sekali lagi ke Astro Awani. Esok genap sebulan kita mencari MH370, dan pastinya kita melihat ke hadapan apakah penambahbaikan dalam industri penerbangan. Sedikit sudah diutarakan oleh Dr. Ahmad Samsuri sebentar tadi, dari sudut industri, dari sudut regulator, dari sudut airliner dan sebagainya, perlu memberi perhatian ruang-ruang yang mungkin terlepas pandang ataupun ruang yang mungkin boleh diperbaiki dalam kita melihat sebarang insiden membabitkan penerbangan di dunia ini. Dan sekarang kita sedang mencari MH370. Kita mengharapkan keajaiban berlaku, dan kita mengharapkan pasukan mencari di Lautan Hindi sekarang ini mendapat sesuatu petunjuk yang lebih kredibel esok kalau kita dapat tunggu. Dan terima kasih kepada Dr. Ahmad Samsuri, dan terus bersama kami di Astro Awani 501 esok, satu hari daripada pagi hinggalah 12.30 malam kita akan memberi liputan khusus mengenang MH370 untuk kita melihat semula sejak hari pertama kehilangan MH370 dari pelbagai aspek. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.